Assalamualaikum. Ni live kali kedua ni. Dekat Puzi Umar. So, Miku baru belajar nak buat apa? Nak buat apa, kita baca setiap hari, baca sesuatu perkara yang berterusan. Maksudnya kita hari ni nak baca seindah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi dah invite friend, tapi itulah terpadam pula. Allahu akbar. Cabaran. So dah baca dah tadi, Umi dah baca sikit tentang dia punya kata-kata pengantar dia. So kita mana kita hidup ni kena A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Apa maksud dia? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, katakanlah dengan perkataan yang benar. Nescaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya dia akan mendapat kemenangan yang besar. Siapa yang mentaati Rasul, dia akan dapat kemenangan besar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya amalan pertama kali dihisap pada hari kiamat dari amalan manusia adalah solatnya. Jika amalan solatnya baik, maka dia akan bahagia dan beruntung. Jika amalan solatnya buruk, maka dia termasuklah orang yang rugi. Jika terdapat kekurangan sedikit pada amalan solat fardunya, maka Allah berfirman, lihatlah para malaikat, apakah hambaku mengerjakan solat sunat untuk menyempurnakan solat fardunya. Jika hambaku menyempurnakan solat sunat, maka solat sunat itu akan menyempurnakan solat fardunya yang kurang, kemudian amalannya diperlakukan seperti itu. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Solat adalah tiang agama Islam dan tidak dapat berdiri agama seorang kecuali dengan istiqamah mengerjakan solat. Ia adalah rukun kedua dalam agama, sebagai merealisasikan pertama ialah merealisasikan penyaksian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Solat adalah ibadat pertama yang akan dihisap pada hari perhitungan bagi orang-orang yang mengucapkan dua kalimah syahadah. Jika seorang mengabaikan solat, sudah pasti dia akan lebih mengabaikan ibadah-ibadah yang lain. Hal ini kerana ibadah-ibadah lain bergantung kepada solatnya. Maka tidak hairanlah solat menjadi amalan pertama yang akan dihisap. Jika baik solatnya, maka baiklah ibadah-ibadah yang lain. Dan buruk solatnya, maka buruklah juga seluruh amalannya. Duka cita pada hari ini kita lihat ramai kaum muslim yang sia-siakan solat. Ada yang solat tersekadar melansaikan kewajipan dan solat di akhir waktu ataupun di luar waktu solat tetapi tidak cukup 5 dalam sehari. Ada yang solat seminggu sekali, ada juga yang tidak solat sama sekali. Sedangkan solat adalah kewajipan utama dalam syariat Islam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istiqamahlah dalam sesuatu, janganlah kamu menghitung amal. Ketahuilah bahawa sebaik-baik amal adalah solat. Hanya orang mukmin saja mampu memelihara wuduk. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mencintai solat, bersegeralah dengan sebaik-baiknya pelaksanaan, merupakan bukti dan tanda cinta seorang hambanya kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia juga sebagai bukti rasa rindunya kepada Tuhan sekalian alam. Dan seorang hamba, ia juga bukti rasa rindu kepada Tuhan sekalian. Solat adalah tanda syukur dan terima kasih seorang hamba atas nikmat-nikmat yang telah dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi kita baca seterusnya. Adapun berasa berat dan mengerjakannya, menangguh-nangguhkan atau mengerjakannya sendirian di rumah, iaitu tidak mengerjakan di masjid bagi lelaki tanpa uzur, itu merupakan tanda kekosongan hati dan kekosongan hati, rasa cinta kepada Allah SWT dan tidak berasa perlu kepada dunia yang ada di sisi Allah, kepada kurnia yang ada di sisi Allah SWT. Kita jemput lagi apa namanya, Panglima Senduk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya amalan pertama kali dihisap pada hari kiamat dan pada amalan manusia adalah solatnya. Jika amalan solatnya baik, maka dia akan bahagia dan beruntungnya. Jika amalan solatnya buruk, maka dia termasuk dalam golongan orang yang rugi. Jika terdapat kekurangan sedikit pada amalan solat fardunya, maka Allah berfirman, lihatlah wahai para malaikat, apakah hamba-Ku telah mengerjakan solat sunat dan menyempurnakan fardunya. Jika hamba-Ku menyempurnakan solat, maka solat sunat itu menyempurnakan solat fardunya. Yang kurang kemuliaan seluruh amalannya diperlakukan seperti itu. Hadis riwayat Al-Tirmizi dan Ibnu Majah. Panglima Senduk live. Solat adalah tiang agama Islam. Tidak dapat berdiri agama seorang kecuali dengan istiqamah mengerjakan solat. Ia merupakan rukun kedua dalam agama Islam sebagai merealisasikan rukun pertama, iaitu menyaksikan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Solat adalah ibadah pertama yang akan dihisap pada hari perhitungan orang-orang yang mengucapkan dua kalimah syahadah. Orang-orang yang mengucap dua kalimah syahadah, lepas tu yang mengucapkan syahadah tu orang tu yang pertama akan dihisap dari perhitungan dan tentang solat. Jadi kita akan pertama kali akan disoal tentang solat. Jika seorang tu mengabaikan solat, sudah pasti dia akan lebih mengabaikan ibadah-ibadah lain. Hal ini kerana ibadah yang bergantung kepada solatnya, maka tidak hairanlah solat menjadi amalan pertama yang dihisap. Jika sebaiknya solatnya, maka baiklah ibadat-ibadat lain. Jika buruk solatnya, maka buruklah amalannya. Dah. Live sekejap. Dekat Page Fuzia Umar. Tengok je, tengok. Tak, tengok je. Tengok je. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Istiqamah dalam segala sesuatu dan janganlah kamu menghitung amal. Ketahuilah bahawa sebaik-baik amalan adalah solat. Hanya mukmin yang mampu melihara wuduk. Mencintai solat, bersegeralah mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Pelaksanaan merupakan bukti tanda cinta seseorang hamba kepada Allah SWT. Ia juga merupakan bukti rasa rindunya kepada Tuhan sekalian alam. Solat merupakan tanda syukur dan terima kasih seorang hamba atas nikmat yang telah Allah kurniakan. Ada pun berasa berat dalam mengerjakan solat, menangguhkan atau mengerjakan sekalian di rumah itu, tidak mengerjakan di masjid lelaki tanpa uzur merupakan tanda kekosongan hati dan rasa cinta kepada Allah SWT dan tiada rasa perlu, tidak berasa perlu kepada kurnia Allah yang ada di sisi Allah SWT. Jadi dalam firman Allah Subhanahu taala tentang hal ini, Allah Subhanahu dalam surah Al-Maryam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawah fasawfa yalqawna ghayya. Tengoklah live. Oh, Fuzia Umar. Page Fuzia Umar. Siapa tak ada? Umi tak ada. Tak apalah, Umi baca sekejap. Buka. Buka internet. Tapi dia kata, cuba tengok dia kata, add view to be your broadcast. Maksudnya tak ada masukkan dalam sistem Umi ke? Dia kata add view to be your broadcast. Ini tulis tak nampak. Cuba tengok page Fuzia Umar. Takkan tak berjalan. Sayangnya baca hadis semua tak ada diguna. Kita tengok ada tak? Tengok jap. Man tengok jap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi firman Allah dan surah Al-Maryam, maka datanglah sesudah mereka generasi yang mengabaikan solat, mengikut hawa nafsu mereka kelak akan sesat. Jadi bila kita mengabaikan solat, Allah kata dalam surah Al-Maryam, mereka kelak akan sesat. Na'udzubillah. Jadi hari ini kita jangan mengabaikan solat. Jadi kalau kita mengabaikan solat ni salah satu menyebabkan kita akan jadi sesat. Iman Hasan bin Al-Basri berkata tentang generasi yang buruk ini. Mereka mengosongkan masjid dan menyibukkan diri dengan pekerjaan. Sibuklah, tak boleh nak buat kerja dah, tak boleh nak pergi masjid dah. Sibuk dengan pekerjaan. Mereka condong kepada berbagai kesenangan dan maksiat. Na'udzubillahi min zalik. Kita minta berlindung daripada Allah SWT. Dan jika demikian keadaan orang yang mengabaikan solat berjemaah di masjid, lalu bagaimana pula keadaan orang yang langsung tidak solat sama sekali? Menyentuh kembali perihal solat, jika didapati Rasulullah mengarahkan agar umatnya melaksanakan solat berdasarkan solat baginda. Man. Man. Dia mak tengah live ni. Suruh adik share. Suruh adik share dekat page apa tu lah. Page Fuzia Umar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astagfirullah.
Menyentuh kembali perihal solat, kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengarahkan agar umatnya melaksanakan solat berdasarkan praktikal solat baginda. Solatlah seperti kamu sudah melihat aku solat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Buku ini mengandungi bukan sahaja perbahasan solat, akan tetapi membahaskan secara ringkas amalan-amalan sebelum solat seperti wuduk, mandi wajib, tayamum dan sebagainya sesuai dengan masyarakat awam. Moga-moga kehadiran buku ini memberi kefahaman, keilmuan yang jelas agar dapat beribadah kepada Allah SWT dengan cara yang betul. Wallahu a'lam. Jadi, so kita hari ni kepada buku kita ni hari ni nak mula dengan buku ini, Seindah Solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi serulah mana sahabat-sahabat di page Fuzia Omar. So marilah sama-sama kita dengar tentang hebatnya solat ni secara Rasulullah. Maksudnya kita tanggungjawab kita seorang Islam, seorang mukmin, so kena solat. Pertama-tama sekali amalan kita akan ditanya ialah amalan solat. Betapa kita jadi orang rugi kalau kita mengabaikan solat nanti. Na'udzubillah. Jadi kita kena tahu basic asas seorang Muslim. Kita ni orang Muslim, kita mengaku kita orang Islam, tapi kadang-kadang kita tanya rukun Islam pun tak dapat jawab. Kita tanya rukun iman pun tak berapa nak tahu. Jadi so bagaimana asas seorang Islam, orang Muslim. Seorang Muslim ni adalah kita hari ni kita tengok pada ringkasan rukun Islam. Rukun Islam merupakan perkara asas bagi mereka yang beragama Islam untuk mengetahui seterusnya mengaplikasikan dalam kehidupan. Jadi bila kita tahu rukun Islam, kita macam mana barulah kita faham macam mana kita apa yang dimaksudkan sebagai rukun sebagai seorang Islam, apa yang orang Islam nak buat. Barulah dia nak boleh apply dalam kehidupan dia sebagai seorang Islam. Jadi hadis Nabi SAW menjelaskan secara terperinci berkenaan rukun Islam. Daripada Abdul Rahman Ibnu Umar bin Ibnu Al-Khattab bahawa beliau telah berkata aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya dalam Islam itu terbina atas 5 perkara. Bersaksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan dan mengerjakan haji di Baitullah. Itulah adalah rukun Islam. Apa pertama rukun Islam? Ialah rukun Islam bersaksikan. Jadi mengucap kalimah la ilaha illallah kan. Itu rukun Islam tu. Bersaksikan mengucap kalimah la ilaha illallah, kemudian semuanya mendirikan solat, mengeluarkan zakat, ibadah puasa bulan Ramadan dan mengerja haji di Baitullah. Rukun Islam yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iskandar. Assalamualaikum. Apa ni Umi tak dapat baca. Jenny Jadi so kita baca hari ni kita baca tentang asas seorang Muslim. Jadi asas seorang Muslim tu kita betullah kita mengetahui untuk apa dia rukun Islam untuk kita applykan dalam kehidupan kita. Kalau kita tak tahu, kita maksudnya kita nak jadi seorang Muslim tapi kita sendiri kita tak tahu apa yang kita nak bawa Islam ni, apa itu Islam kan? Jadi kita sepatutnya setiap orang Muslim bukanlah wajib ketahui tentang rukun Islam. Jadi rukun Islam yang pertama itu ialah mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Rukun Islam kedua menunaikan solat 5 waktu sehari semalam.
Ni semua orang tahulah kalau kita dah buat, kita tahu kan. Solat subuh 2 rakaat, solat zuhur 4 rakaat, solat asar 4 rakaat, solat maghrib 3 rakaat, solat isyak 4 rakaat. Rukun Islam yang ketiga ialah berpuasa di bulan Ramadan. Puasa bermaksud menahan diri dan makan dan dari serta segala perbuatan yang boleh membatalkan puasa. Bermula dari terbit fajar sehinggalah terbenam matahari dan harus disertakan niat pada malam hari. Jadi bila orang tanya, bila orang Islam, dia pun tahu apa dia puasa. Puasa itu adalah menahan diri daripada makan dan minum dan menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi perkara-perkara yang batal puasa bermula dari bila? Bila nak puasa tu? Dari terbit fajar sehinggalah terbenamnya matahari dan dia harus disertakan niat daripada malam harinya. Jadi puasa ni kalau tak niat tak sah. Dia kena niat, disertakan niat pada malam harinya, dia nak berpuasa insya-Allah. Jadi rukun Islam yang keempat ialah mengeluarkan zakat. Maksud zakat ialah mengeluarkan sebahagian daripada harta yang tertentu dan kepada 8 golongan asnaf yang apabila cukup syaratnya. Jenis zakat. Zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan iaitu 1 Ramadan hingga Syawal sebelum solat sunat Aidilfitri. Zakat harta pula. Zakat harta yang dikeluarkan daripada harta yang dimiliki. Harta yang dimiliki pada bila-bila masa dengan zakat hartanya ialah 2.5% daripada jumlah hartanya serta cukup nisabnya, timbangan dan bilangan yang betul. Dan antara zakat harta yang wajib ialah zakat harta pertanian. Jadi ada harta pertanian ni. Zakat binatang, ternakan, zakat emas dan perak, zakat perniagaan dan zakat wang simpanan serta zakat pendapatan. Zakat pendapatan pun ada. 8 golongan asnaf ni. Siapa yang tak tahu, siapa yang dah tahu tentang 8 golongan asnaf ni? Ialah orang golongan fakir, orang miskin, para amil, yakni pengurus zakat, mu'allaf, orang yang baru masuk Islam atau hatinya cenderung untuk memasuk Islam. Hatinya baru cenderung nak masuk Islam, tapi dia dah layak untuk terima zakat. Golongan hamba, golongan yang penghutang, orang yang berjuang di jalan Allah SWT, orang yang perjalanannya, orang musafir menuntut ilmu, apa-apa perjalanan yang dibenarkan syarak. Surah Taubah ayat 60. Ini menceritakan tentang orang golongan yang golongan asnaf. Antara golongan yang berhak mendapat zakat. Jadi zakat rikas dan ma'din, iaitu zakat yang dikeluarkan daripada harta yang disorok, ditanam, disimpan oleh seseorang insan sebelumnya atau hasil bumi yang bernilai. Bila dapat hasil bumi tu korek lubang, jumpa pula harta kan. Harta tu juga diperlukan keluarkan zakat. Jadi rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Ibadah ini adalah dia dilakukan oleh umat Islam bagi berkemampuan mengerjakan sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Rukun haji tidak dilakukan, maka tidak ada haji baginya. Niat ihram, wukuf Arafah, menunaikan rukun tawaf ifadah, sa'i, iaitu lari-lari anak, berjalan cepat di antara bukit Safa dan Marwah. Tertib. Wajib haji jika ditinggalkan maka dikena dam tertentu. Ihram dan haji dari mikat, wukuf di Arafah sehingga matahari terbenam bagi yang wukuf di pada siang hari. Mabit yang bermalam di Muzdalifah, mabit yang bermalam di Madinah, di Mina, melontar jamrah, bercukur atau memendekkan rambut, yakni namun di sisi mazhab Syafi'i ia dikira pun rukun. Tawaf wada', meninggalkan larangan-larangan ketika dalam ihram. Dia haji ni pula, kita haji pula. Haji dia ada haji ifrad, haji tamattu', haji qiran. Kalau dulu ingat dalam silvers tingkatan 5 perempuan ada dia punya silvers ni. Haji ialah tiada haji sahaja, tiada dam.
haji ifrat tu. Haji saja tak ada dam, tak ada bayar denda. Haji tamattu ada umrah dahulu, kemudian haji diwajibkan membayar dam. Haji qiran ni menggabungkan haji dan umrah diwajibkan membayar dam. Rukun iman merupakan perkara asas seorang Muslim yang mengetahuinya, mengimani dan mengimplikasi kehidupan. Rukun iman ini dibincangkan secara terperinci dalam hadis Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam telah datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanyakan berapa soalan di hadapan para sahabat. Apa hadis ni? Yang bermaksud dia, Malaikat Jibril bertanya, terangkan kepadaku tentang iman. Baginda sallallahu alaihi wasallam, yakni iman itu adalah bahawa engkau percaya kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, hari kiamat, dan barang engkau percaya kepada qadar yang baik dan buruk. Lelaki itu berkata, benarlah engkau. Ini hari sini merayakan tentang rukun iman. Selain tadi kita dah belajar tentang rukun Islam. Apa dia rukun Islam? Ini asas seorang Muslim. Jadi kalau kita asas seorang Muslim tapi kita sendiri tak tahu rukun iman, tak tahu rukun Islam, so macam mana kita nak bawa sebagai kita seorang Islam? Tentulah kita sekarang ni benda ni kena belajarlah ilmu kan. Rukun iman yang pertama ialah beriman kepada Allah Subhanahu Taala. Tauhid al-rububiyah, pengesaan Allah Subhanahu Taala dengan penciptaan, kerajaan dan pentadbiran. Jadi kita beriman kepada Allah Subhanahu Taala ini, jadi pengesaan Allah Subhanahu Taala dengan penciptaan, kerajaan, pengesaan Allah Subhanahu Taala dengan penciptaannya. Jadi kita mengesakan Allah Subhanahu Taala yang mencipta kerajaan langit dan bumi ni. Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah iaitu pengesahan Allah Taala dengan penyembahan ibadah. Jadi kita mengesakan Allah Subhanahu Taala ini dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu Taala. Tauhid al-asma al-wal-af sifat, pengesaan Allah Subhanahu Taala dengan nama-namanya, sifat-sifatnya yang terdapat dalam kitabnya atau apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga terdapat dipelajari melalui kaedah pengajian memahami sifat 20 yang diasaskan oleh Imam Ahlu Sunnah Abu Hassan Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Rukun iman kedua ialah beriman kepada malaikat. Esok kita bersambung kepada rukun iman yang kedua ialah beriman kepada malaikat. Jadi hari ini kita dah sampaikan tentang asas-asas seorang Muslim dan kita tahu kita hari ini sebelum kita belajar kepada seindah solat Rasulullah. Seindah solat Rasulullah. Jadi kan kita kena tahulah basic seorang Islam. Apa ya kita nak tahu rukun Islam? Rukun Islam yang pertama apa, rukun kedua apa, rukun ketiga apa. So supaya kita tahu, kita lebih mendalam untuk kita bawa Islam ni. Jadi so tu sekian daripada Umifo. So mudah-mudahan adalah yang insya-Allah Umi percaya pengajian ini adalah bukan sia-sia. Kita buat ni kerana Allah Subhanahu Taala, sama-sama kita manfaat, bukan saja untuk semua sahabat tapi untuk Umifo sendiri juga, supaya kita jadi seorang Islam yang benar-benar mengamalkan apa yang disuruh, apa yang dilarang. Maksudnya kita bukan kita beramal jadi ikut-ikutan, tapi kita beramal dengan ilmu Allah Subhanahu Taala, insya-Allah. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.